Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk Poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu, kesannya dari sudut undang-undang, syariat dan masyarakat. Kami daripada kumpulan tutorial A, minggu ke-9. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya, Cik Nurul Diwanis binti Nurul Azmi dan rakan-rakan saya Nurul Amira binti Zamri dan Nurul Syamila binti Syamsul Baharin. Untuk bahagian pengenalan, perkataan poligami berasal dari bahasa Greek yang bermaksud perkahwinan banyak. Dalam konteks ini, perkataan poligami adalah merujuk kepada isu perkahwinan di mana seseorang itu berkahwin dengan beberapa orang pada satu-satu masa. Terdapat 3 bentuk poligami yang diamalkan oleh penduduk dunia, iaitu yang pertama ialah poligini. Poligini adalah seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri. Poligini adalah antara bentuk poligami yang biasa ditemui dalam masyarakat dunia. Yang kedua, poliandri. Poliandri pula adalah berlawanan dengan poligini. Justeru, ia bermaksud seorang isteri memiliki beberapa orang suami. Yang terakhir, perkahwinan kelompok, campuran poligini dan poliandri. Perkahwinan kelompok yang dimaksudkan di sini adalah perkahwinan campuran antara dua bentuk di atas, iaitu campuran antara poligini dan poliandri. Poligami dalam Islam merujuk kepada bentuk poligami yang diamalkan di dunia. Islam hanya membenarkan umatnya melakukan poligini sahaja, iaitu perkahwinan antara seorang lelaki dengan 2, 3 atau 4 orang perempuan sahaja. Hukum asal poligami dalam Islam adalah harus bersandarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, iaitu sebanyak 2, 3 atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja. Kesan poligami tanpa kebenaran isteri dari sudut undang-undang. Keizinan berpoligami di negara ini tidak memerlukan kebenaran isteri pertama. Dalam Seksyen 23, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam memberi izin atau tidak, ia tidak mengikat hakim syar'i untuk memutuskan tuntutan poligami yang difailkan si suami. Mahkamah mengambil kira 4 syarat kebenaran sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 23(4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984, iaitu yang pertama, bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada antara lain hal keadaan yang berikut, iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Seterusnya, bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki oleh hukum syarak semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya, berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu. Yang ketiga, bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak. Yang terakhir, bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Walaupun tidak ada dalam tuntutan sekiranya suami tidak memberitahu isteri terdahulu, dapat kita lihat kesannya dari sudut undang-undang. Yang pertama, seseorang isteri tidak mengetahui yang dia mempunyai hak untuk menuntut fasakh perkahwinannya jika suaminya berlaku tidak adil dalam perkahwinan poligami yang tanpa pengetahuannya. Yang kedua, hak harta sepencarian terhadap isteri terdahulu tidak terpelihara seperti sedia maklum. Bahagian far'ai isteri adalah 1/8 jika mereka mempunyai anak dan 1/4 bahagian jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi, ramai di kalangan wanita yang terlepas pandang bahawa jika suami berpoligami seperti mempunyai 2 isteri,
maka bahagian 1/8 isteri berkenaan akan dibahagi dua menjadi 1/16 bersama isteri yang baru atau dibahagi 3 jika suami berkahwin 3 menyebabkan bahagian isteri pertama menjadi kian mengecil. Walaupun isteri pertama boleh mendapatkan bahagian tambahan melalui tuntutan harta sepencarian, namun ia tetap tidak dapat mengelakkan daripada kemasukan nama isteri kedua dan anak-anaknya dalam geran rumah berkenaan. Seterusnya, antara kesan poligami tanpa kebenaran isteri dari sudut syariat adalah dikhawatiri suami tidak berkemampuan untuk menanggung nafkah isteri terdahulu. Hal ini demikian kerana suami adalah seorang yang berkewajipan untuk menanggung nafkah isteri sama ada dari segi zahir maupun batin. Tidak kira sama ada dia mempunyai seorang isteri ataupun lebih. Nafkah zahir yang dimaksudkan di sini adalah dari aspek makan minum, pakaian, kediaman, perubatan dan lain-lain lagi. Dan nafkah batin pula ialah seorang suami yang berkeupayaan dalam memberi layanan seks kepada seorang isteri. Jadi, seorang suami perlu memberitahu isteri terdahulu supaya isteri dapat memberi pandangan tentang kemampuan seorang suami supaya tidak berlaku sebarang pergaduhan di masa hadapan yang melibatkan dari segi mampu ataupun tidak mampu. Selain itu, dikhawatiri pihak suami tidak berlaku adil kepada isteri terdahulu. Menurut Abu Al-Ainin, keadilan bermaksud penyamarataan terhadap semua isteri tanpa wujud pilih kasih di antara mereka. Ia termasuk interaksi baik di antara suami isteri yang meliputi perbuatan, tutur kata dan akhlak. Selain itu, juga suami perlu adil dalam menyediakan kediaman, giliran bermalam, adil dalam musafir sama ada iaitu melakukan perjalanan bersama salah seorang isteri. Menurut riwayat Sayyidatina Aisyah, aku tidak dapati seseorang wanita berkesungguhan yang paling aku suka menjadi sepertinya lebih daripada Saudah binti Zam'ah. Apabila dia sudah tua, dia berikan giliran harinya bersama Rasulullah SAW untuk Aisyah. Kata Saudah, "Wahai Rasulullah, aku berikan giliranku bersamamu kepada Aisyah." Maka Rasulullah SAW menjadikan untuk Aisyah 2 hari. 1 harinya sendiri dan 1 hari lagi hari Saudah. Riwayat Muslim. Maka jika ada isteri menarik hak kesamaan dalam pemberian harta ataupun giliran hari, maka tidak mengapa jika suami tidak membahagikannya secara adil. Namun penarikan hak itu hendaklah dengan pilihan isteri, bukan paksaan. Hal ini jelaslah bahawa kesan berpoligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu dapat memberi kesan buruk kepada isteri terdahulu dan juga suaminya. Itu saja daripada saya. Kita ke pembentang yang seterusnya. Dari sudut masyarakat, yang pertama akan menyebabkan banyak pihak berdosa disebabkan perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti penipuan, mengumpat dan sebagainya. Sebagai contoh, penipuan dalam amalan poligami ini ditimbulkan oleh pihak suami sama ada sewaktu berusaha memenangi hati isteri-isteri mereka atau dalam usaha untuk mendapatkan kebenaran mahkamah maupun kerelaan isteri untuk berkahwin lagi. Kes penipuan ini boleh berlaku sama ada melalui pemalsuan dokumen yang dikemukakan kepada mahkamah seperti tanda tangan isteri sedia ada dalam akuan penerimaan dokumen mahkamah atau penipuan berkenaan alamat sebenar tempat tinggal pemohon. Perkara ini akan mendorong kaum suami mengkhianati kepercayaan dan kesetiaan para isteri. Yang kedua, akan menyebabkan sesebuah keluarga yang harmoni menjadi hancur dan kacau bilau kerana ada pihak ketiga yang telah mengugat keharmonian tersebut. Contohnya, berlaku pengabaian terhadap keluarga khususnya apabila suami tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dan bapa. Yang kedua, akan menyebabkan sesebuah keluarga yang harmoni menjadi hancur dan kacau bilau kerana ada pihak ketiga yang telah mengugat keharmonian tersebut.
Contohnya berlaku pengabaian terhadap keluarga, khususnya apabila suami tidak dapat menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami dan bapa dengan sewajarnya. Hal ini turut melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah yang dihadapi oleh suami dan isteri-isterinya, seperti kurang kasih sayang dan selalu mendengar pentegaran ibu bapa. Anak-anak akan berasa stres dan kecewa kerana keadaan keluarga mereka sekaligus menghalang keupayaan mereka untuk menunjukkan prestasi yang baik di sekolah. Anak-anak juga boleh terjebak dengan masalah sosial akibat daripada stres dengan kehidupan di rumah. Yang terakhir akan membebankan suami kerana perlu berlaku adil dalam memberi nafkah kepada para isteri dan anak-anak. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah dari sudut keperluan zahir, iaitu seperti pengiliran hari, pemberian nafkah tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya. Bagaimanapun dalam persoalan batin seperti emosi, perasaan dan kasih sayang merupakan sesuatu yang sangat sukar untuk berlaku adil. Hal ini kerana ia melibatkan elemen yang berada dalam hati dan tidak mampu untuk dikawal. Contohnya, suami mungkin menyayangi isteri pertama lebih daripada isteri-isteri yang lain kerana kepayahan dan pengorbanannya pada era awal perkahwinan. Justru bagi meraihkan fitrah ini, Islam tidak mensyaratkan keadilan dalam bab tersebut. Ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan. An-Nisa ayat 4, 129. Suami akan menghadapi masalah kewangan untuk mentadbir lebih dari sesebuah keluarga, terutama bagi mereka yang memperoleh gaji kurang daripada 1,500. Tidak dinafikan bahawa suami masih lagi memberi nafkah walaupun tidak mencukupi. Namun, terdapat juga suami yang sudah tidak memberi nafkah kepada isteri pertama semenjak berpoligami. Manakala dari segi giliran bermalam, kebanyakan isteri pertama didiskriminasikan dan tidak diberikan hak yang sepenuhnya. Sekian daripada guru kami, terima kasih.